Alright. Okay. Okay. Semua nampak tak cikgu punya screen? Okay, siapa yang masuk, baru masuk tu, kalau nampak kau baru masuk, tolong admitkan. Alright, siapa nampak screen? Okay, ni adalah stadium. Siapa pernah masuk stadium? Ada tak? Hello. Saya ke? Okay, kalau masuk stadium, macam mana kita nak tahu sitting, tempat duduk kita? Adakah kita main duduk ke tempat orang lain? Atau main masuk je? Siapa tahu? Tu main masuk je, duduk kat tempat orang lain. Nanti kena pukul kau orang tu. Main masuk je cikgu. Tapi alhamdulillah tak ada kacau. Kalau stadium tu ada 10,000 orang kan, 10,000 boleh masuk, orang boleh duduk. Macam mana kita nak cari seating kita? Takkan main duduk je. So macam mana? Ataupun masuk, siapa nak masuk tengok wayang ke? Macam mana dalam wayang tu? Siapa boleh beritahu? Macam mana kalau kita masuk wayang kan? Tengok cinema, tengok cerita, macam mana seating dia? Siapa boleh tahu? Ada koordinat guna huruf dan nombor. Okey, lebih kurang kita guna huruf apa, sama ada seating dia, row and period. Okey. So macam periodic table juga. Okey, periodic table kita ada period and group. Okey, tapi kalau dalam stadium yang besar macam 10,000 orang, okey, 10,000 orang, kita tak boleh nak pakai period and coordinate sebab tu terlampau besar. Bayangkan kalau kita ada stadium yang macam ni, ada 80,000 orang boleh masuk, okey. Kita tak boleh nak buat coordinate and X and Y ataupun number and row. So, for example, kita tengok dekat sini ada tiket bola yang cikgu pernah pergi tengok. Dekat sini we have five bukan number and huruf lah basically. Okay, nombor C ni adalah gate. Okay, gate. Kita akan masuk gate mana dulu. And then Vermitorial 501W ni bermaksud dia punya turnstile. Turnstile tu yang kita tempat nak scan tiket, passage dia lah nak masuk. And then this is the sector. Baru kita pergi ke section dia. Kita pergi sector dia. Kemudian fila ni ada punya row. And then last sekali baru dia punya seat 13. Contohnya macam dekat sini. Okay, gate C belah atas ni. Okay, gate C besar lah kan. Bila nak masuk, ada dia punya turnstile dia. Macam tadi 501W ada kat dalam tu dia tunjuk. And then dia akan, turnstile tu akan arahkan ke nombor Z601. Okay, 601 ni. Dalam ni baru akan ada row. Okay, and then the seat number. Itu okay, macam tu bukan cara lah sikit kalau kita nak masuk stadium mesti. So apa kaitan dengan kita akan belajar hari ni? Alright. Okay. Before this, we learn about electron as a particle. Okay, particle. Particle ni contohnya macam kata atas meja cikgu ada sebiji guli. Okay, particles. Guli cikgu boleh tentukan kedudukan. I can determine its position and momentum. Momentum is mass times velocity lah. Mass times velocity. Jadi cikgu boleh tentukan kedudukan dia secara 100%. Okay, secara 100%. But, tapi sebenarnya elektron ni can behave as a wave or particle. Okay, dia bukan kadang-kadang dia boleh jadi wave, kadang-kadang dia jadi particle. It can behave as both. Okay. So we cannot longer think an atom as electrons that revolving around a nucleus, macam our solar system. For example, dalam our solar system, sun is the nucleus, and then the 9 planets around the sun is the electron. So we cannot think macam tu dah. We cannot think macam tu dah. Sebab apa? Sebab electron can behave as a wave or particle. Basically wave and particle it can behave. Therefore we must think ni electron ni, okay, as a cloud of probability. Maksudnya sebab kita tak boleh bila dia jadi wave, we cannot determine 100% the position and then the momentum. Therefore yang kita boleh buat adalah 90% through mathematical equations. We can calculate the probability density dekat regions mana yang elektron tu kita boleh jumpa. Okay, up to 90% basically. Okay, electron can behave as wave and particle. This is wave particle duality.
more in physics. Okay, salah satu lagi example yang behave as wave and particle adalah light, cahaya. But untuk ni tak perlu tahu apa, tak perlu tahu calculation ke yang formula apa. Untuk tahu ni kita kena reset our mind, bukan reset macam reset komputer tu. Just behave, kita think pula electron ni bukan behave sebagai particle saja. It can behave as wave as well. Okay, siapa yang buktikan dia? Ni adalah orang ni nama dia Heisenberg. Okay, Heisenberg in 1996 or 1920s. He proposed Heisenberg uncertainty principle, maksud prinsip ketidakpastian Heisenberg. Okey, berdasarkan formula dekat bawah ni, formula ni, delta X adalah location, okey, delta P adalah momentum. Momentum bermaksud velocity time mass, okey, must be greater than and equal than H adalah Planck constant over 4 pi. Okey. Jadi based on his equation, he proposed that that's still valid sampai today. The more we know the location of an electron, delta X ni, lagi banyak kita tahu kedudukan dia, lagi 100% kita tahu tentang kedudukan delta X ni, lagi kurang kita tahu tentang apa yang dia tengah buat. Maksudnya apa momentum dia, its momentum. And kalau kita lagi tahu its momentum, kalau kita tahu electron punya momentum, lagi kurang kita tahu about its location. Okay, kalau ada siapa soalan boleh tanya through ni, cakap je sebab cikgu tak boleh baca chat. Alright, and then okay, not because kita punya instrumen tu ada masalah ataupun limit ataupun ada limitations. Okay, ada orang masuk ke? Oh, alright, tolong admitkan siapa yang baru masuk tu. Okay, it's not because limitations to our instrument, okay, tapi tu memang nature electrons. Electrons can behave as wave and as particle. Okay, therefore, kalau benda tu behave as particle, we can exactly know its location and momentum, okay, with complete certainty, 100%. 100% kita boleh pasti. Contohnya macam tadi cikgu cakap atas meja cikgu ada guli sebiji, cikgu boleh tahu dia punya kedudukan dia iaitu atas meja cikgu, and then dia punya apa yang dia tengah buat, sama dia tengah pegun ataupun dia sedang bergerak. Therefore particle guli ni boleh adalah particle. Tetapi elektron ni bukan particle saja. It can behave as a particle and a wave. Okay, equation untuk chemistry tak perlu tahu, you just basic behind this quantum mechanics. Quantum mechanics lah, basically this is quantum mechanics lah, quantum state, behave as particle and wave. Okay, this is a graph, okay, between the particle and wave. Kalau particle, kalau kita tahu dia particle, kita boleh tahu 100% position dia dengan, okay, ni 100% lah ni, 100% position dia. So graph dia akan ada spike 100, kemudian atas lagi, so dia position ni lah. Tetapi wave ni behave as a gelombang, jadi probability dia akan berubah-ubah. So dia macam wave macam ni, mathematical equation, sama ada sine ataupun cosine. And then apa yang kita boleh cuma tahu melalui wave ni, okay, only is wavelength and frequency. Wavelength ni the jarak dia between each peak ni, satu peak ni. Kemudian dia punya frequency, if I remember correctly, adalah berapa wavelength ni in a given time. Okay, berapa wavelength yang ada per bagi time. Okay. Okay, next today. Sebab kita dah tahu electrons ni behave as a wave and a particle, so bagaimanakah electrons ni are arranged in an atom? Okay. Ni kita bukan nak masuk ke macam mana apa. Before this kita belajar cara nak lukis apa dot tu ataupun cross for the electrons. Itu secara tak kurang tepat, okay, not very precise. Dalam ni kita akan belajar lagi tepat macam mana macam tadi dalam stadium tadi tu, macam tadi Adif cakap dia main duduk je. Okay, elektron tak duduk, main duduk je. Dia ada position yang betul-betul tu seat dia yang dia duduk. Dia tak boleh main duduk saja. So ni adalah kita nak tahu bagaimana elektron tersebut, okay, elektron tersebut masuk stadium tu, masuk dalam nukleus, bukan masuk dalam nukleus lah, dalam atom tu, macam mana kedudukan dia. Alright.
Electrons ni akan di-arrange berdasarkan 4 quantum numbers that describe different atomic orbitals. Okay, kita akan learn later about what is 4 quantum numbers. Okay, orbital ni adalah region where we can found electron up to 90%. Okay, subshell dulu. Okay, kita akan ada shell dulu. Shell semua kita dah belajar shell 1, 2, 3, 4. Okay, dalam shell tu kita akan ada subshells. Subshell is S, P, D and F. Okay, ada 4 dia je. S, P, D and F belah kanan ni. This is the general shape of S, or S subshells, P subshells, D and F. Okay, in each subshells ni kita akan ada orbitals. Okay, untuk S kita cuma akan ada satu orbital saja, which is S. P akan ada 3 orbitals. D akan ada 5, bawah ni 5. And F adalah akan ada 7 orbitals. Okay, shapes ni bukan bentuk elektron, okay. Ni adalah kawasan where we can find 90%. Probability of 90% we can find electron dalam boundaries dia. Kalau luar daripada ni kita tak akan jumpa. Okay, tadi each subshells will have orbitals. Okay, akan ada orbitals. S, P, D, F ni adalah subshells. Orbitals dia ada bergantung dengan dia punya principal quantum number. Nanti kita akan pergi. And then each orbital can hold up to 2 electrons. Okay, macam kita tahu helium, the first shell kita tahu, first shell boleh occupy maximum 2 electrons saja. Sebab apa? Sebab in S orbitals, dia cuma ada satu orbital saja, which is S. Maximum S yang dia boleh S boleh ada adalah 2 electrons. But if we go to the second shell, kita akan dapat 8 electrons. Okay, sebab apa? Kita akan ada S and ada P. Kita ada S, S0. Kemudian kita akan ada PX, 2 electrons juga. PY, 2 electrons. And PZ, 2 electrons. So kita akan ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kita akan dapat 8 electrons. Okay, and then for the next shell, maximum is 18. Okay. And then for fourth shell 32, okay, so bukan 8. So siapa remember yang kelas yang dengan iCubes minggu lepas tu, bila siapa tanya Alan, aku tanya what, ataupun Isha, tak, cikgu tak ingat, tanya why third shell only have 8. Bukankah sepatutnya boleh extra? Yeah, it can be extra. Because maximum is 18 or 18 electrons. Okay, tapi dia akan, but ada juga nanti kita akan belajar next class, kita akan belajar akan ada sebab kenapa bukan third shell tu kita tak akan isi 18, dia akan naik ke fourth shell pula. Okay, next. Okay, this is the shape of orbitals. Okay, untuk ni cuma perlu tahu cara lukis orbital S dan orbital P. Okay, nanti kalau dalam slides ni klik dekat sini akan bawa ke bentuk 3D dia. Okay, kita pergi ke first dulu. S orbitals. S orbital ni basically a sphere. Okay. Kita keluar. Okay, semua nampak? Okay, this is S orbitals. Nampak betul dia sphere. Kita ada X, Y and Z. Okay, X, Y and Z punya paksi. Because it's mathematical equation. Okay, graph. So, kita akan dapat satu yang bulat, sphere. Next, kita akan pergi ke P orbitals. Okay, this is P orbitals. Okay, sama je bentuk dia P orbitals ni. Cuma yang berbeza je adalah paksi dia. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana cara nak lukis S and P orbitals. Okay, kita tengok ni. Okay, bentuk dia macam dam dia. Okay, next kita pergi ke D orbitals. Kita ada 5 dalam ni, which is even with dia. Ada bentuk macam ni. Okay. Okay, this is basically the region where we can found electron lah dekat sini. We can find electron dekat sini. So ni bukan bentuk electron. It's the region that we can find electron with 90% probability. Okay, and then kita ada 4 F orbitals. Semakin weirder, maximum F orbitals lah. Kita takkan ada G ke apa, SPDF. Okay, this is given saja. Okay, next. Boleh ambil kertas, kita tengok macam mana cara nak lukis S orbitals. Okay. Cara nak lukis S orbital,
Okay, cikgu lukis pakai mouse jadi akan bentuk buruk sikit. Mula kita lukis paksi graph. Okay, we do in 3D, so kita must ada X, Y and Z. Okay, this is Y, basically X and Z. So this is for S orbitals. Kita akan lukis bulat macam ni. So it is a sphere lah, bukan a circle. Okay, circle 2D, sphere is 3D. Next kita akan pergi ke P orbitals. Sama juga, we draw paksi ni, axis ni, Y, X, Z. Okay, tadi P orbitals ada 3 bentuk yang sama, but it has 3 position yang berbeza sebab it depends on the position of the axis dia, paksi dia. The first one is PX. PX ni kita just lukis dumbbell ni dekat X punya paksi. So kita akan dapat PX. Okay, next kita pergi ke untuk PY pula. So, PY macam mana? Kita lukis balik. Semua paksi jangan lupa paksi kena sentiasa label. Kita kena sentiasa label. So PY is dekat Y axis lah. Okay, macam tu pula. Okay, and then lastly adalah dekat Z axis. Z, Y, X. Okay, macam mana kita buat dekat sini? Okay, but kita boleh buat satu bentuk saja. Okay, tapi kita ubah dia punya paksi. For example, kalau cikgu nak lukis P, sini kita dah lupa PX kan? Okay, cikgu nak lukis PY, cikgu ubah je. Sini jadi Y, okay, sini jadi Z, sini jadi X, okay, sini jadi Z. So kita akan dapat PY. Kalau cikgu ubah dia kepada, cikgu nak lukis PZ, cikgu lukis sini sebagai Z, okay, paksi ni Z. Okay, and then this can be either X ataupun Y juga. So basically kita ubah kalau satu bentuk. Okay, tapi paling senang kita buat paksi yang berlainan, different axis. Itu je. Untuk your level dan untuk sampai level degree pun, you only have to tahu cara untuk lukis ni je, S and P orbitals. Okay, for D and F tu just kena tahu shape dengan bilangan dia saja. Untuk level ni tahu bilangan sajalah how many orbitals yang dia ada. Okay, ada soalan? Different bentuk dia membandingkan, bentuk dia standard je. Kita boleh S dengan P je dulu. Okay. Okay, siapa yang admit cuba baca. Okay, sum of circles. Okay, this is basically from calculation. Okay, basically from calculation. So that's why dia akan ada different shapes. Okay, next. Tadi cikgu kata kita ada 4 quantum number. The first quantum number, nama dia adalah the principal quantum number. Okay, principal quantum number. The symbol is N. N paling senang sebab apa? It can have any positive integer value and N 1, 2, 3. Basically the number of shells yang kita ada. 1, 2, 3 up to 7 yang kita dah belajar sebelum ni. Based on the period, based on the period. Yes, based on the period. So it represents the energy level of the electron. Okay, semakin tinggi each orbital akan ada N value. So 2s. 2 dalam shell nombor 2, orbital S. Okay, and then the larger the N value, contoh 3 ni, further away from the nucleus it is. Nombor 3 ni, third shell ni, dia lagi jauh daripada nucleus from first shell, and so on until 7. Okay, and then kalau kita nak tahu how many shells can hold up electron, the formula is this: 2n square, where n to the number of shells. Okay, kita pergi. For example, kalau kita first shell, the n is 1. Okay, 1 square, kita jawab darab yang square dulu, kita selesaikan square, and then kita darab dengan 2. Kita akan dapat 2 electrons maximum. And then kita pergi ke second shell, n is 2 square, kita akan dapat 4 times 2, kita akan dapat 8. Third shell,
3 square 9 times 2 18, and 4 shell 4 square 16 times 2 32, and then dia akan increase. Okay, kalau 5th shell 5 darab 2 berapa 25 times 2 50. Jadi tu cikgu tahu cikgu tahu maths. Alright, okay, and then this is dia quantum number. First quantum number, kita akan ada fourth quantum number. Number 2, the angular momentum quantum number L. Okay, L ni 0, 1, 2. Okay, ni abaikan dulu. Okay, 0, 1, 2 up to n minus 1. Okay, for example, kalau tadi kita ada first shell saja, the number electron L yang dia boleh ada cuma 0. For example, kalau hydrogen kita tahu number of shell dia sama dengan n, which is n sama dengan 1. Number of shell, so n sama dengan 1. Therefore, dia punya L adalah 0 saja. Sama juga dengan helium sebab dia ada satu shell saja. Tetapi kalau kita ada sodium, for example lithium dia punya shell adalah 2, jadi n sama dengan 2. Dan dia punya L akan jadi 0 and 1. Okay, sebab maksimum dia adalah n minus 1 sampai n minus 1, which is n adalah 2 and then 2 minus 1 adalah 2. Kalau n sama dengan 3, L akan jadi 0, 1, 2. Basically ni dia describes the shape of the orbitals. Dia describekan yang ni, yang bawah ni. Okay, yang ni, dia describekan yang ni. So kalau hydrogen tadi tu kita ada 0, L dia adalah 0, it means only have s orbitals. Dia akan ada s orbitals dan dia cuma ada satu sahaja per energy level. Kita akan tahu sebab apa dia dan next kita akan tahu sebab apa dia cuma ada satu sahaja. Okay, and then satu orbitals, satu n akan ada p orbitals, 2 akan ada p, 3 akan ada f. Okay, sebab kita ada f, 3 akan dapat f orbitals. Okay, next kita pergi ke third, the magnetic quantum number m sub L. This is boleh jadi negatif L dan positif L. Dia based on L tadi tu. Okay, for example tadi for example tadi H hydrogen, kita tahu dia ada n sama dengan 1. Sorry, n kecil. N sama dengan 1, n is 1. And the L is 0 only. Therefore, M sub L dia, ini bukan ML, okay, M sub L, L kecil kat bawah, akan jadi 0 saja sebab dia takkan ada 0, negatif 0 or positif 0. 0 adalah 0. So kalau kita pergi ke lithium, tadi lithium N is 2. L akan jadi 0 and 1. Okay, jadi the M sub L akan jadi negative 1, 0 and plus 1. Therefore berdasarkan ni adalah berdasarkan, okay, kalau L sama dengan 1, M akan jadi negative 0, 1. Kita akan dapat this is a p orbitals. Kita akan dapat p orbitals yang ada 3 tadi tu, yang ni. Ada 3 ni. And then kalau L sama dengan 2, okay, kita akan dapat 5 tu d orbitals lah, d subshells. Okay, and then L tu 3, kita akan dapat 7, which is F. Okay, don't worry, ni mak akan confuse, okay. Cikgu tak expect akan dapat 100% tadi. So, tapi you need to know lah basically apa masuk quantum number and then the shapes tu. Okay, and then nombor 4 paling senang, the spin quantum number M sub S. This either plus half ataupun minus half.
Jadi ni maksudnya macam seating. Okay, cikgu bagi analogi berdasarkan stadium lah. Okay, kita pergi balik. Cikgu explainkan dulu quarter number dia. Spin quarter number ni plus 1 or minus 1 half. Okay, minus half or plus atau positive half. Okay, that's why dalam satu kita tahu electron is still negatively charged. Okay, that's why kalau kita tengok dalam hydrogen ataupun the first shell, it can host up to 2 electrons. Tapi kalau negative and negative, they should have they should repel sebab same charge. Tetapi they have they have opposite spin quantum number, plus half and minus half. Okay, that's why 2 electrons, okay, akan ada dalam satu orbitals will have opposite spins value. Okay, cikgu akan pergi ke analogi untuk sitting dalam stadium. Okay, nombor satu, the principal quantum number ni kita akan explain sebagai gate. Macam kita akan masuk gate mana? Okay, gate 1. Okay, gate 1 atau ke gate 2, gate 3. Okay, and then the angular momentum quantum number L ni should be dia punya turnstile. Okay, turnstile ni adalah maksudnya macam tempat untuk lepas gate akan ada turnstile, dia akan pecahkan gate tu akan ada turnstile. Okay, the next one baru kita masuk ke sektor kita. Sektor berapa yang dia akan masuk, and then lastly kita akan dapat seating kita sama ada plus half ataupun minus half. Okay, ataupun ni pun boleh jadi sebagai row jugalah quantum number ni. Okay, this is basically the summary. Okay, the summary dekat sini. Table ni. Okay, every electron dalam satu atom ada unique set of quantum numbers. Tak boleh ada dua yang ada the same 4 quantum numbers. Macam tiket juga, kalau kita masuk tiket yang stadium yang ada 10,000 orang, yang ada seating punya plan dan automated punya printing system, is impossible untuk ada dua tiket yang sama kecuali kalau di photostat. Okay, contohnya ni kita panggil sebagai Pauli exclusion principle sebabkan plus half and minus half tadi tu. Okay, number 1 tadi tu principal quantum number, first quantum number adalah n. Positive value akan 1, 2, 3, 4. Tak boleh start pada 0 sebab positive integer. And then angular momentum quantum number adalah L. Akan ada 0, 1, start dengan 0, 0, 1, up until n minus 1. Maximum adalah up until n minus 1. N which is the principal quantum number. And then the magnetic quantum number adalah M sub L. Akan jadi negative L. Negative L ni kalau cikgu tunjuk negative L sampai positive L. And the spin quantum number akan jadi plus half ataupun minus half. Okay, cikgu akan bagi ke example. Pertama sekali kita ada helium. Okay, helium. Helium ada 2 electrons. Okay, 2 elektron. Jadi N for helium adalah 1 sebab dia in first shell. Okay, shell yang pertama. Jadi dia punya angular momentum akan jadi 0 sebab apa dia? Cikgu tak dengar lah. Boleh tulis tak dekat chat? Okay, energy level tu basically ni je, shell 1 to 3 based on period. Huruf N tu apa? N tu adalah principal quantum number. Okay, kalau kita pergi first principal quantum number, N adalah shell ni. Basically the shell of the electrons. Okay, shell of the electrons. Kita boleh dapat berdasarkan period ni. Kita kena angular momentum ni berdasarkan L ni lah, berdasarkan number of N tu. Okay, kemudian M sub L ni berdasarkan L. Okay, N ni, okay sorry, kita pergi first tu. N, mula kita kena tahu N berdasarkan berapa banyak shell yang, how many shells that the atom has. Okay, and then kemudian L ni based on N.
0 up until n minus 1. And then the magnetic quantum number is based on L. Okay, L akan jadi negatif L atau sampai L positif. And then lastly, M sub S adalah half or minus half. Okay, this is the summary. Kita akan tahu apa dia. Okay, kita cuba bagi contoh. Kalau disuruh tuliskan nombor tiket for elektron dalam He, dalam helium. N sama dengan 1 sebab dia cuma ada satu shell. Okay. L0 sebab kita tengok L ni kena jadi up until n minus 1. N 1, so L akan jadi 1.10 saja. So dia tak boleh jadi nombor lain dah. And then for M sub L, which is the magnetic quantum number, sebab kita cuma dapat 0 for the L, so it cannot be negative 0 and positive 0. It can only be 0. Okay. This is basically ni. Jadi dia punya kedudukan for M sub S, okay, akan jadi either plus half or minus half. Jadi kita boleh tulis nombor tiket for elektron He, helium yang pertama, first electron. Ini basic cara paling, bukan cara personal, basically ni cara, it's not really standard to tulis macam ni, tapi ni cara nak, I hope senang untuk semua faham lah. Okay, untuk elektron He yang pertama, nombor tiket dia adalah 1, gate 1, okay, tensile 0, okay, section 0, seed setengah, 1/2. Okay, untuk second elektron pula, sebab cuma ada 2 elektron saja, gate 1, okay, L sama dengan 0 ataupun kita panggil sebagai tensile 0, section 0, seed negative half. Seed negative half. Dia tak ada CL, cuma ada 2 elektron saja. 2 orang je nak masuk stadium He ni. What if kalau kita ada lithium? Lithium kita akan ada N sama dengan 1 dan 2. Okey, N akan ada 1 dan 2. Kemudian angular momentum ataupun L akan jadi 0 and 1. Dan ML akan jadi negative 1, 0 and plus 1. Dan dia punya spin dia, MS, sama juga akan jadi half ataupun negative half. Jadi kita buat dulu, kita nak kedudukan lithium, elektron lithium 1 dengan 2. Okay, first electron. Okay, siapa boleh beritahu berapa seating dia? Gate berapa dia nak masuk dulu? Hello? Gate apa? Gate tu shell lah. Okay, elektron pertama kita masuk shell 1. Okay, shell 1. Kemudian dia punya L should be 0. L dia bukan 1, L dia should be 0. ML dia akan jadi 1. Sorry, 0 sebab first shell. And then dia punya MS, spin dia adalah, section dia adalah 0, spin dia akan jadi plus half ataupun second ataupun negative half. Ni untuk the first second, untuk the first 2 shell, the first 2 electron dalam lithium punya. Macam tadi, sama juga macam helium tadi tu kedudukan dia. Untuk elektron yang ketiga tu, sorang-sorang dia je, third elektron, gate yang dia akan masuk adalah gate 2. Gate 2. Okay. Kemudian L yang dia akan masuk 0. Okay, bukan 1. Kalau dia ada 4 elektron baru dia boleh masuk 0. Baru dia boleh masuk 1. Okay, L dia akan masuk 1. Dia ada 4 elektron baru dia boleh masuk gate, tensile yang nombor 1. Ni first dia akan masuk tensile nombor 0 balik. Start nombor 0. ML akan jadi 0. Okay, 0. And then MS akan jadi plus half.
kalau kita dapat yang elektron macam apa lagi dalam third shell, sorry second, yang ada 8, kalau kita penuhkan 8, okay, baru kita akan start guna 1 ni, and then baru kita akan guna negative 1 and 1. Okay, don't worry, yang ni tak perlu tahu sangat macam mana kedudukan dia, just need to know apa dia punya ni, okay, N, L ni. Okay, next. Okay, ni macam set of quantum numbers lah, maksud dah apa maksudnya. Macam sitting plan tadi tu, masuk gate 1, okay, masuk turnstile 0, section 0, and then ataupun row 0, and then seat plus 1 plus half ataupun seat minus half. That's why 2 elektron boleh ada dalam satu orbital yang sama, satu subshell, satu orbital yang sama walaupun mempunyai negatively charged. Okay, walaupun dia negatively charged. This is kalau for n sama dengan 2. Okay, for n sama dengan 2, it can get, dia boleh ada 2. Okay, S and P orbitals. And then therefore dia depends on dekat bilangan electrons yang dia ada. Kalau macam tadi ni, lithium ni cuma ada 3 elektron. Jadi for elektron yang ketiga tu, dia cuma boleh masuk S orbital saja dulu. Dia tak boleh masuk L. Kalau dah penuh, dia ada 5 elektron. Kan, 2 akan masuk dekat sini. Okay, 2 tadi tu dah dalam second shell akan ada akan ada extra 3 electrons. So the first 2 electrons akan duduk dalam S orbital 2s, and then the another 1 electrons akan duduk dalam P orbital. So basically akan masuk PX dululah. Okay, dia sama juga N3 boleh jadi macam ni. Okay, sama N sama dengan 3, dia boleh dapat S, P ataupun D. Kalau N sama dengan 4, we will get F lah sekali, S, P, D or F. Alright, this is the relationship between shells, orbitals and subshells. Okay, nombor 1 adalah shell ni. Shell ni tadi gate dia tu paling besar sekali yang kita belajar, N sama dengan 1, 2, 3. Kemudian dalam shell ni akan ada subshells. Okay, subshells ni adalah S ke P ke D atau F. Okay, and then the orbitals adalah S akan ada S saja. Orbitals tu ada PX, PY, PZ, and then untuk D akan ada 5 orbitals, and then F akan ada 7 orbitals. Okay, kita 15 minit. Sebelum ni cikgu nak suruh semua buat soalan ni. Ada 5 soalan. Boleh tulis dalam kertas, tulis jawapan ataupun tulis dalam Google Docs. Google dekat Classroom. Cikgu dah ada dekat sini. New assignment, classwork 28 and 29 June. Okay, the first 4 question jawab tulis. Nombor 4 ni kena draw S and P orbital macam cikgu tu lukis tadi. And question 5, okay, ni kena warnakan. Okay, sebab in periodic table kita akan ada S, P, D and F. Okay, color the periodic table according to their blocks. Blocks mana yang S, block mana yang P, D and F. Ni kena masukkan dia punya color key. Untuk tahu dia punya block tu, basically kita kena tengok based on dia macam mana. You can Google dulu lah. Next class kita cikgu kali explain macam mana kita dapat S, P, D and F. Okay, boleh tak buat dulu soalan ni? Sekejap, cikgu show ni. Okay, this is beyond textbook lah. Okay, so basically setakat yang kalau kita belajar in SPM, you only need to know how to write 288. Okay, nanti next ni sebab curriculum UKM, dia perlukan kena tahu S, P, orbital shape and how to draw. And then macam mana nanti next class, electronic configuration. Okay, energy level is just shells. Is S circle or H shape?
S should be sphere, not circle. Circle is 2D. Sphere is 3D. Okay. Soalan 4 kita buat draw diagrams. Okay. Kalau draw tu kan, draw macam dalam ni lah. Okay, draw ni. Shape orbital kena ada dia punya part C dia, axis dia. And then orientation dia. Orientation tu termasuk dalam part C dia lah. Kalau S orbital senang je, lukis bulat and then buat part C 3D tu. Not homework. Okay, cikgu nak ni classwork, buat sekarang. Okay, cikgu tak nak bagi homework. Kalau lambat, kena buat homework. Sebab kita ada lagi 15 minit. Is there 3 types of orbitals? Ada not really 3 types of orbital. Okay, kita ada subshell. Okay, first subshell adalah S, P, D and F. Untuk S, for S, the orbital yang ada cuma satu saja, which is sphere. Okay, sphere bulat tu saja. For P, kita akan ada 3 orbitals yang bentuk dumbbell based on apa? Different axis tu. Question tak boleh copy. And then untuk D subshells, kita akan ada 5 orbitals. Okay. And then for F subshell, kita akan ada 7 orbitals. Yep, correct. Sama juga, okay, buat macam cikgu tu lah untuk soalan 4. Yes, macam cikgu lukis tadi tu. Tulis jawapan saja. Same or different types of orbitals? S and P orbital different lah. Tapi dalam subshell so, macam nak cakap, for P dia akan sama. For P will be different except the axis. Okay, the axis dia akan berbeza. But for D will be different. Okay, D ni kita tengok dekat D sini. Bentuk dia berbeza. Ada DZ square. Okay, DZ square, DXY, DXZ. Okay. And then for F ni, this is basically a mathematical equation. Okay. And then for FYZ square to F. Okay. That's why tu yang difference je. Don't worry, for exam, you only need to know how to draw S and P. Tapi kena tahu juga berapa orbitals dalam D ada. Okay, berapa orbitals yang F ada. Okay, boleh buat sekarang. Okay, oh sorry, for soalan 5, don't worry. Okay, semua boleh buka dekat Google Classroom. Kalau tak ada, siapa tak ada kertas, siapa guna satu device je, okay, boleh tulis dekat atas kertas. Tulis je jawapan. Untuk yang 5 tu nanti kalau dah habis kelas ni boleh terus warnakan. Sebab kita tahu ada yang guna satu device, okay? Yang guna handset. Cepat, cikgu beri masa lagi 8 minutes untuk jawab 4 questions ni dulu. And then kita akan discuss. Okey, nanti siapa yang dah siap boleh hantar dekat cikgu, okey, gambar kat Telegram dulu dan kita akan discuss waktu kelas. Okey, kalau dah lepas tu dah habis ke boleh upload terus dekat GC.
Alright, dah 408. Cikgu kata sampai 408 ke tadi? Alright, kita akan try buat. Sekejap. Kalau betul-betul boleh tanda terus. Okay, boleh upload and terus cikgu nak tanda. Okay, dia cakap 3 types of orbital present in the third principal quantum shell. Okay, so kita dalam ni kita tahu third principal quantum shell bermaksud the n akan jadi 3. Okay, the n akan jadi 3. And then the L will be 0, 1 and 2. Therefore, apa yang kita dapat tahu berdasarkan 0, 1 and 2 ni? Kita pergi balik ke L, angular momentum tadi tu. Okay, dia bermaksud dia ada 0, 1, 2, kita akan ada S, P and D orbitals. Therefore, apa yang kita akan ada, kita dapat berdasarkan L tu, kita akan dapat S, P and D. Okay, macam tadi Alan ada bagi jawapan cakap PX, PY and PZ. Okay, soalan ni pun sebenarnya quite confusing. Okay, this be because dia tanya 3 types. Okay, bukan name 3 orbitals present in a third principal quantum shell. Kalau present kita boleh tulis sebab P tu subshell. Okay, PX, PY and PZ is orbitals. Okay, sebab tanya 3 types of orbital. So 3 types of orbital yang kita akan ada adalah S, P and D orbitals. Okay, D type dia. Macam mana cakap, SPD tu pun adalah orbitals juga, SPD pun adalah shell, subshell juga. Okay, tapi kalau kita go deeper, P kita akan dapat 3 types, 3 types, 3 graph of predictable of orbitals, PX, PY and PZ. D kita akan dapat 5. So you don't need to know basically itulah D. Cuma kena tahu S, PX, PY and PZ. Okay, D ni akan ada 5, DZ square tu tak perlu tahu. But you just know kena ada 5 saja, 5 types of orbitals in D. Okay, and then for F, you should have 7 types of F orbitals. Dalam ni, 7 of this. Okay, next for question 2. Maximum number of electrons that can be found in each subshell of the third quantum shell. So macam mana kita nak tahu? Adakah 5? And then tulis 5. Ada siapa nak bagi jawapan? Ada siapa nak bagi jawapan untuk soalan nombor 2? Kata number of electrons that can be found, sekarang nombor 2. That can be found in a subshell of the third quantum shell. Based on soalan 1 tadi ni juga, dia cakap third quantum shell. Okay, bukan total from 1 to 3, third quantum shell. Kata each subshell. Okay, each subshell. So kita kena beritahu subshell apa yang ada dalam subshell berapa yang ada dalam yang ada dalam third quantum shell. Di atas ni kita akan ada S, P, D. Therefore, in S, maksimum yang kita boleh ada adalah 2 elektron. In P, kita akan ada apa? Sebab kita ada 3 types, okay? 3 bentuk tu, PX, PY and PZ. Okay, so kita akan dapat 6 electrons. And then D, kita ada 5 types of D orbitals, kita akan dapat 10 electrons. Total semua sekali in the third shell kita akan dapat 18 electrons. That's why maximum 18 electrons in the bukan not third shell, in the third shell lah basically. Okay, and then kalau untuk fourth shell, okay, kita akan dapat berapa pula? Kita buat
Okay, for shell kita akan ada 0, 1, 2, 3. Dia akan ada S, E, E, F sekali. Okay, for S kita akan dapat 2, E akan dapat 6 juga, E dapat 10, F kita akan dapat 14. So total number 18 number 14 kita akan dapat 52. So third shell akan ada 32. Okay, the bigger dia punya N tu, lagi banyak subshells yang akan ada dalam N tu. Kalau N sama dengan 1, dia cuma ada satu S saja. Kalau N2, dia akan ada S, boleh ada S and P. Okay, kalau third, SP, D, SP and D, and fourth, dia akan ada SP, D and F. Okay, what do you understand by the term atomic orbital? Atomic orbital ni just ni je, apa? The region where the probability for finding 90% of electron. Itu je. Okay, draw diagrams to show the shape of S and P orbitals. Okay, ada yang dah hantar, kita akan check dekat okay, kita check kat Telegram. Tulis dalam buku latihan. Okay, saya screen window. Okay, kat sini. Okay, ni Alan bagi tadi. This is S orbital. Semua boleh nampak kan? S orbitals. Okay, S orbitals. Ya, Alan buat ni S orbitals. Okay, ada paksi Y, Z and X and then draw a circle. Kalau kita tulis buat tanpa ada paksi ni, just a circle. Kalau kita include the paksi di axis, kita akan dapat a sphere. And then, okay, this is, okay, jangan risau bentuk dia dah ada walaupun ugly. Okay, this is bukan seni kelas. Just buat bentuk macam dumbbell. Okay, macam tu satu, macam ni satu. Okay, this is PX. Kau boleh lukis PY and PZ juga. Siapa lagi nak hantar? Kita tengok. Okay, Liu hantar ni basically dekat, dia bukan bentuk exactly macam 8. Okay, untuk ni dia macam mana nak cakap bentuk dia macam cikgu tuliskan. It's not really macam 8. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia boleh jadi 8 tapi not really an 8 lah. Okay, dia bentuk 8. Dia macam ni sikit orbitals dia. Macam elongated sikit, dia macam bujur sikit. Okay, macam tu. Bukan 8 yang bulat-bulat tu lah. Okay, don't worry about that. Okay, soalan last kali ni nanti kita boleh cuba buat warnakan dalam template. Cikgu dah tersilap. Ni cikgu nak edit saja. Okey, kalau semua dah pergi tengok dekat template. Okey, dekat sini, okey, template. Cikgu dah tahu warnakan ni, boleh ubah warna yang lain. Okey. Mungkin Google dulu macam mana nak warnakan ni. Okey, dah 4 suku. Okay, kita akan dah lebih lah lepas suku, cikgu akan endkan kelas. Before cikgu endkan, ada soalan tak nak tanya? Hello, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, cikgu endkan terus. Buat macam mana yang last tu? Okay, yang last tu, okay, cikgu tunjuk macam mana. Okay, open dekat Google Docs. Warnakan saja kedukung Google Docs. Okay, Google Docs. Okay. Oh. Besar.
Okay. Warnakan je. Tapi kena bukan warnakan sesuka hati lah. Kena buat research. Okay, buat research, cari macam mana warna dia. Kemudian fill the shape dia. Macam dekat sini, klik kotak ni. Buat Google Docs terus, warnakan ni. Kemudian klik background color tu je. Tapi kena research lah. Okay. Macam mana warna dia. Bukan warna dia sesuka hati. And then kena buat legend tu, warna dia. Apa warna dia. Okay. Ada lagi soalan? Terus habis ni terus buat je. Sekejap je, tak sampai 5 minit pun. Terus boleh hantar. So tak payah tangguh-tangguh. So hari ni tak ada homework, kita buat classwork ni lah. Siapa yang dah siap classwork tadi tu boleh terus upload. Okay. Slides dah ada dalam tu kalau siapa tak faham juga. So cikgu tak nak semua tangguh-tangguh kan. Ni classwork. So tak ada homework. Alright. Kalau tak ada soalan, cikgu akan end kan. Okay. Cikgu akan kita punya kelas.